Begitu juga tentang masalah banjir di Kelantan. Sudah beberapa kali kita sebut dan saya dimaklumkan bahawa sudah berapa rancangan Malaysia sudah diminta supaya tempatan banjir di perairan Sungai Golok ini dilaksanakan dengan sebab segera. Tapi sampai hari ini masih lagi dalam keadaan yang kita lihat belum memuaskan, dan saya harap projek ini diberi keutamaan kerana setiap kali berlakunya banjir melibatkan lebih daripada sebulan lumpuh ekonomi. Rakyat di sana tidak dapat berniaga kerana berlakunya banjir, menyebabkan kesan yang sangat besar kepada ekonomi rakyat. Begitu juga saya memohon supaya kerajaan memberi penjelasan bilakah pembinaan balai polis rantau panjang akan dibina. Sebab setiap kali apabila berlakunya banjir, di antara institusi yang paling penting yang menjaga keselamatan rakyat di sempadan ialah balai polis itu sendiri untuk laporan jenayah dan sebagainya. Bagaimana dia nak menjaga keselamatan rakyat sedangkan balai polis itu tenggelam, bagaimana peralatannya rosak dan sebagainya? Ini menyebabkan satu perkara yang merugikan negara kita, keselamatan rakyat khususnya. Jadi saya harap pihak kerajaan memberi perhatian dan memberi keutamaan balai polis, dan satu lagi ialah klinik kesihatan. Apabila berlakunya musim banjir, klinik terpaksa ditutup, balai polis pun terpaksa dipindahkan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting, dan di Rantau Panjang setiap tahun berlakunya banjir. Jadi saya harap saya mewakili rakyat di Rantau Panjang mengharapkan sungguh-sungguh perhatian yang diberi oleh kerajaan dalam isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Tanya di Pertua. Saya ingin menyentuh juga iaitu berkaitan dengan isu kereta api, iaitu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan yang menyentuh isu berkaitan dengan kereta api Tanah Melayu Berhad. Saya ingin penjelasan kenapakah coach-coach daif yang membawa pengangkutan ke Pantai Timur yang dibaik pulih sampai tidak siap. Saya dimaklumkan daripada 50 coach yang dibaiki, sampai hari ini baru hanya 20 saja yang disiapkan. Dan kenapakah projek ini tidak disiapkan? Dan kita dimaklumkan syarikat yang mendapat tender itu terus diberi tender yang seterusnya. Dan saya ingin penjelasan bilakah baik pulih ini akan diselesaikan, dan berapakah kos yang terlibat. Dan saya ingin juga penjelasan kenapakah syarikat-syarikat yang tidak berdaya maju ini terus diberi kontrak dalam membaiki coach kereta api ini. Dan saya ingin penjelasan juga tentang bagaimana pembaikian baik pulih set komuter tambahan yang melibatkan kos 170 juta. Jadi kenapakah syarikat ini saya dimaklumkan syarikat MKRC ini mendapat tender ini walaupun prestasinya tidak baik? Kenapa dia terus diberi peruntukan untuk mendapat tender ini? Dan saya ingin penjelasan juga tentang aset-aset kereta api yang begitu banyak, termasuk tanah dan sebagainya. Syarikat manakah yang telah menguruskan syarikat dari sudut harta aset kereta api ini setakat ini? Dan apakah kriteria yang diberi untuk membolehkan satu syarikat itu memajukan aset ini? Saya ingin penjelasan juga Tuan Dian Yang Pertua yang berkaitan dengan projek pembangunan luar bandar di bawah Kementerian Luar Bandar yang melibatkan pembangunan jalan-jalan kampung. Saya dapati bagaimana projek ini tidak melibatkan ahli parlimen, termasuk juga projek pembangunan PPRT, rumah kebajikan PPRT. Semalam saya bersama dengan penduduk kampung saya membuat satu pembinaan rumah orang miskin di Pekra Bukit Tanda. Tapi apa yang menyedihkan kita, di saat kita sedang bergotong royong untuk membina rumah dengan bantuan berbagai pihak swasta dan orang ramai, tiba-tiba wakil daripada pegawai daripada Pekra menyatakan bahawa Kementerian Luar Bandar baru saja meluluskan rumah ini, sedangkan saya begitu bersusah payah sudah hampir 2 tahun untuk mendapatkan rumah ini. Tapi kita sebagai ahli parlimen dinafikan hak, maka kita tidak diberi laluan, tapi agensi yang melalui saluran yang lain, tidak melalui ahli parlimen, menyebabkan kelulusan ini bertindih. Dalam keadaan kita nak bina rumah di tapak yang tu, di masa yang sama dia datang, dia kata dia dah lulus projek ini. Jadi ini menunjukkan bagaimana konsep satu Malaysia apabila menepikan ahli parlimen. Begitu juga dalam projek pembangunan
pembinaan pembangunan pertanian peringkat parlimen. Ahli parlimen langsung tidak dilibatkan. Begitu juga dengan kes yang sama dalam pembangunan rumah bandar, menyebabkan bertindih, jadi terpaksa bina 2 rumah di tapak yang begitu sempit. Kenapa berlakunya demikian? Kerana kami dianaktirikan, kami sebagai ahli parlimen pun dianaktirikan. Macam mana rakyat di bawah nak dibela? Jadi saya harap supaya pihak kementerian menilai balik. Kebetulan Menteri KPI kita ada di depan. Nilai baik apakah ini KPI standard yang dibuat oleh Wan Malaysia. Sedangkan kita melihat kepentingan rakyat seharusnya diutamakan. Begitu juga peruntukan ahli parlimen. Sepatutnya peruntukan ini disalurkan untuk kita sama-sama membina untuk kepentingan rakyat. Tetapi peruntukan ini dibina untuk kepentingan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya harap perkara ini diberi penjelasan oleh Menteri KPI dalam jawapan saya dalam pergulungan nanti. Dan yang dipertua, saya ingin menyentuh juga persoalan yang berkaitan dengan masalah pembelajaran anak-anak. Di antara satu aset yang penting dalam negara ialah pendidikan. Mereka, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita adalah aset yang penting dalam negara. Tetapi apa yang kita sedih ialah apabila kebajikan pelajar-pelajar. Saya bagi contoh pinjaman PT-PTN, yang mana standard yang diberi pinjaman kepada PTN adalah sama di seluruh negara. Sedangkan pelajar-pelajar kita yang belajar di institusi pengajian yang berada di bandar dengan pelajar-pelajar kita yang belajar di institusi pengajian yang berada di kawasan yang agak luar bandar sedikit, sudah tentu kos hidup mereka berbeza, sewa rumah, makanan yang berbeza. Sedang ini menyebabkan satu tekanan terutama bagi pelajar-pelajar yang berada di kawasan bandar. Jadi saya harap supaya pinjaman PT-PTN ini dipertimbangkan mengikut zon, suasana tempat pembelajaran, kesesuaian kos pembelajaran, di mana lokasi tempat pengajian mereka berada, supaya yang penting ialah kebajikan pelajar itu dapat diutamakan. Dan saya mengharap supaya di masa akan datang pinjaman PT-PTN ini kalau boleh kita jadikan dia sebagai satu dana pelaburan kita kepada rakyat. Kalau boleh mana-mana pelajar yang miskin ini kita berikan saja secara percuma tanpa bayaran balik. Apa yang kita hadapi sekarang inilah ibu-ibu bapa, terutama mereka yang berada di pendalaman, bersedih apabila anak mereka nak belajar, mereka bersusah payah dengan jual tanah, jual lembu dan sebagainya. Apabila habis anak belajar, mereka terpaksa bersusah payah lagi nak bayar hutang anak belajar, pinjaman PTPN, sebab anak mereka belum pasti belum lagi mendapat pinjaman pelajaran, mendapat peluang pekerjaan. Jadi perkara ini akan terus menekan rakyat, terutama golongan miskin. Jadi saya mengharapkan supaya perkara ini diberi pertimbangan yang sungguh-sungguh oleh pihak kerajaan. Golong ya Ahmad. Okey, jadi kesimpulan kita daripada apa yang saya sebutkan tadi, saya mengharapkan Tuan Yang di-Pertua, semua rayuan dan semua hasrat yang dikemukakan oleh ahli-ahli berhormat kita dan termasuk apa yang disebutkan tadi diberi perhatian yang serius. Dan saya nak supaya, saya desak di Dewan ini supaya royalti rakyat Kelantan dibayar, sebab ini adalah hak rakyat Kelantan. Dan kalau betul-betul rakyat Kelantan sebagaimana yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, tidak ada rakyat kelas 1 dan kelas 2 di Malaysia, maka hendaklah diberi hak yang sama rata, hendaklah dibayar royalti rakyat Kelantan supaya hak rakyat Kelantan dapat dikembalikan. Sekian dulu, terima kasih.